Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Mukhallad mengkhabarkan bahawa Al-Hajjaj bin Furafisah sedang berada di Syam dan selama 50 malam dia tidak minum air ataupun mengisi perut dengan makanan apapun. Abu Abdullah Ahmad bin Yahya Al-Jala mengatakan Abu Turab An-Nakhshabi datang mengharungi padang pasir Basrah ke Mekah. Dan kami bertanya kepadanya tentang makanannya. Dia menjawab, aku meninggalkan Basrah makan di Nibash dan kemudian di Zati Arak. Di sana aku datang kepadamu. Jadi dia menyeberangi padang pasir itu hanya dengan makan 2 kali. Abdul Aziz bin Umayyah menuturkan, sekelompok burung sedang kelaparan selama 40 hari. Kemudian mereka terbang ke udara. Dan ketika mereka kembali setelah beberapa hari, mereka mengeluarkan bau minyak misik, minyak kasturi. Setiap kali Sahal bin Abdullah menderita lapar, dia tetap bertenaga. Dan setiap kali dia makan, dia menjadi lemah. Abu Usman Al-Maghribi menyatakan, orang yang mengabdikan kepada Tuhan hanya makan tiap 40 hari. Dan orang yang mengabdikan pada yang abadi hanya makan tiap 80 hari. Abu Sulaiman Ad-Darani menyatakan, kunci dunia ini adalah mengisi perut. Dan kunci akhirat adalah lapar. Sahal bin Abdullah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang makan sekali sehari? Dia menjawab, itu adalah makanan orang beriman. Bagaimana dengan yang makan 3 kali sehari? Dia mencela, suruh sahaja orang yang membuat kantung makanan untukmu. Yahya bin Mu'az berpendapat, lapar adalah pelita dan memenuhi perut adalah api. Hawa nafsu adalah seperti kayu api yang darinya muncul api, yang tidak akan padam sampai ia membakar pemiliknya. Abu Nas Sarraj At-Tusi menuturkan, seorang laki-laki dari kaum Sufi datang menemui seorang syekh dan menyuguhkan sedikit makanan. Lalu dia bertanya, sudah berapa lama anda tidak makan? Sang syekh menjawab, 5 hari. Sufi berkata, lapar anda adalah lapar kerakusan. Anda memakai pakaian bagus sementara anda lapar. Itu bukanlah laparnya orang miskin. Abu Sulaiman Darani menegaskan, meninggalkan sepotong daging di waktu malam lebih kusukai daripada berdiri melakukan solat sepanjang malam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita membicarakan kelebihan lapar. Bagaimana dengan lapar akan menjadikan hati lebih lembut, lebih lunak, bahkan menjadikan akal kita jauh lebih berfungsi. Yang kita maksudkan lapar ini, lapar yang tidak membawa kemudaratan. Adapun lapar yang membawa kemudaratan, maka Islam mencegah dan melarangnya. Sebagaimana kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apabila beliau lapar sehingga menyebabkan dia pingsan. Sehingga dianggap ataupun disangka bahawa dia terkena kerasukan sebab dia pingsan ketika solat.
Maka kerana itu mereka memberi makan kepada Abu Hurairah sehingga beliau tersedar. Tidaklah sampai lapar itu menjadikan seorang binasa, seorang celaka atau sebagainya. Kerana dalam larangan Allah, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu membinasakan diri kamu sendiri. Dan hadis Nabi SAW, la darar wala dirar. Jangan kamu melakukan perkara yang memudaratkan kamu atau memudaratkan orang lain. Tapi lapar yang kita sebut inilah lapar mujahadah. Lapar pilihan kita sebagai satu cara untuk mendekatkan diri pada Allah. Lapar yang menjadikan kita semakin bersungguh-sungguh dalam ibadat. Kita tidak menjadikan makanan itu matlamat. Kerana bila mana menjadikan makanan itu matlamat, kita cepat marah. Bahkan kita cepat dengan mudah menghabiskan masa yang banyak. Bahkan ibadat-ibadat kita semakin melemah. Sebab itu bila ditanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam apa yang dikehendaki oleh baginda, atuhibbu an takuna nabiyan malikan atau nabiyan abdan. Wahai Muhammad, Allah tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu suka nabi dan raja atau nabi dan hamba? Yakni nabi yang berstatus raja atau nabi yang berstatus hamba? Dengar apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, bal nabiyan abdan aju'u yawman fa'adhkuruhu wa ashba'u yawman fa'ashkuruhu. Bahkan aku ingin menjadi nabi yang bersifat hamba. Yang aku lapar satu hari, dengan sebab lapar aku ingat kamu. Dan aku kenyang satu hari, dengan sebab kenyang aku bersyukur padamu. Baik, natijah lapar, natijah kenyang semuanya kepada Allah. Ini semuanya untuk mengingati Allah. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri nak cuma kenyang satu hari, kemudian lapar satu hari. Kenyang satu hari supaya dia dapat bersyukur pada Allah. Mengajar sifat syukur. Manakala lapar satu hari untuk mengajar sifat mengingati Allah. Sebab itu bila Rasulullah SAW memuji puasa yang paling baik, afdalus siyam, siyamu Dawud. Sebaik-baik puasa, puasa Nabi Daud AS. Macam mana puasa Nabi Daud? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia lapar satu hari dan dia makan satu hari. Artinya puasa satu hari, esok tak puasa. Begitu dia melakukannya. Ini puasa yang paling baik. Ini puasa yang paling afdal. Jadi kalau kita lihat bagaimana kisah para alim ulama, bagaimana mereka tidak menjadikan matlamat mereka makanan. Dan tidak juga mereka membilang-bilang berapa kali mereka perlu makan. Apa yang mencukupi mereka, maka itu cukup. Sehingga di kalangan mereka ada yang sekadar minum air, ada yang mentarbiah mujahadah diri mereka untuk tidak makan selama 50 malam. Ada yang sampai 40 hari. Bahkan diceritakan bagaimana Abu Turab An-Nakhshabi waktu mengharungi padang pasir Basrah, sepanjang dia mengharungi padang pasir yang beratus kilometer, dia cuma makan 2 kali sahaja. Mereka ini diajar untuk tidak menjadikan keutamaan kepada makanan. Bukan seorang ulama menceritakan ada sekelompok burung. Dek kerana tak ada makanan berpuluh hari, lama kelamaan burung tadi berbau wangi. Kamu tak makan dia bau wangi, mengeluarkan haruman kasturi. Dan kalau kita lihat dalam diri kita sendiri, dalam diri kita, sebenarnya kekuatan kita pada makan ataupun pada lapar dalam ibadat pada Allah. Sekiranya kita lihat dalam keadaan kita makan, kita kuat ibadat, ya silakan. Walaupun sebenarnya tidak begitu. Kalau dengan lapar menjadikan kita kuat ibadat, maka itu jauh lebih baik. Sebab itu kita lihat bila Allah mensyariatkan Ramadan sebagai bulan lapar. Sehari kita tak makan kerana biasanya siang kita perlukan makanan. Kita malam tak perlukan sangat makanan sebab malam nak tidur, nak rehat. Bayangkan siang yang panas terik itu, yang memerlukan tenaga, yang memerlukan air, Allah suruh puasa siang.
Syariat puasa bukan puasa malam. Kerana kalau puasa malam kita pun tak rasa apa-apa, makan banyak-banyak siang, malam tidur sampai subuh esok. Kita tak akan rasa keperitan lapar. Tetapi disyariatkan puasa itu siang dalam keadaan kita memang perlukan makanan siang hari sebab kita beraktiviti, kita bekerja, kita bergerak. Badan kita memang siang hari perlukan makanan yang banyak. Atau perlukan minuman yang banyak. Tapi datang pensyariatan puasa sebulan Ramadan. Sebulan siang hari kita tak makan untuk menjadikan kita kuat rohani kita. Untuk menjadikan kita kuat iman kita. Untuk menjadikan kita kuat matlamat kita utama, menyembah Allah. Allah dah beritahu dari awal, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan menyembah, beribadat kepada aku. Baik, untuk kita fokus pada matlamat itu, seolah-olah yang membawa kita, memandu kita ke sana ialah sifat lapar. Manakala makan dan minum ini melambatkan perjalanan kita. Melambatkan perjalanan kita. Akhirnya, dengan sebab makan yang banyak, lalu menumpulkan keazaman kita, melemahkan semangat kita, menghilangkan hikmah kita, dan membesarkan hawa nafsu kita. Bila Allah sebut dalam surah Maryam, bila Allah menyatakan kelompok-kelompok yang ditinggalkan oleh para nabi mereka yang sudah hilang daripada radar ajaran para rasul. Bila Allah Ta'ala menyatakan ditinggalkan satu kaum khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Dalam surah Maryam ayat 99 Allah Ta'ala berfirman, kemudian pada Nabi itu meninggalkan sekumpulan, satu kaum yang kecuaian mereka pertama ialah meninggalkan solat, adha'us salah, dan wattaba'us syahwat, ikut hawa nafsu. Apa dia? Makan banyak. Kalau kita perhatikan orang kalau tak sembahyang, apa dia buat? Dia makan banyak-banyak. Orang kalau jenis tak solat, tuan-tuan, tengok kecenderungannya kat mana? Makan lah. Makan itu, makan ini, kecenderungan. Pertama kita nak beritahu, hukum makan tak berdosa. Hukum makan tak haram selagi mana ia halal. Kita bukan bercakap tentang apakah makan yang halal ke haram, Ustaz. Makan tu halal. Cuma bagaimana kita nak meletakkan makan ini bukan matlamat, bukan keutamaan, bukan kesedihan kita. Dan kita nak rasakan bahawa lapar itu jauh lebih baik. Sebab itu kita cenderung untuk berpuasa sebagai contoh. Sebagai satu kesungguhan kita, sukakan sifat lapar tadi, kerana lapar menjadi ibadat. Tuan-tuan, kenyang menjadi ibadat dengan niat. Dengan niat kita makan untuk itu, maka dia akan jadi ibadat dan tempoh yang begitu cepat, begitu sebentar. Tetapi lapar menjadi ibadat dengan tempoh yang panjang. Seorang bila dia berniatkan puasa sebagai contoh, maka sepanjang daripada keluar fajar sampai tenggelam matahari, itulah ibadat dia. Berbanding seorang yang makan, berniat untuk ibadat, masa makan tu je lah. Lepas makan dia tak dapat pahala ibadat. Kalau seorang tu misalnya, saya makan Ustaz, niatnya ibadat, bagus, dapat pahala. Tapi pahala kamu dalam proses kamu makan, lepas kamu makan tak ada. Adapun lapar sepanjang hari. Sebab itu diceritakan Sahal bin Abdullah Tustari, beliau bila lapar, beliau jadi kuat. Tapi bila kenyang jadi lemah. Tapi kenyang dia tak macam kenyang kita lah. Kenyang kita tuan-tuan tu macam ICU. Tak boleh gerak ke mana. Artinya, mujahadah para alim ulama dahulu, bagaimana mereka menjadikan lapar sebagai satu ibadat. Kita tak pernah jadikan lapar sebagai ibadat. Kita laparnya darurat. Maknanya, terpaksa lapar. Tak ada makanan lagi ni lapar. Oh, kedai makan tutup lalu lapar. Lapar kita ni ialah darurat, bukan pilihan. Sebab itu bila kita jumpa makanan dengan rakus, kita membahamnya. Tapi lapar mereka dengan pilihan. Bahkan mereka mengatakan bahawa kalau kunci dunia itu ialah isi perut, kunci akhirat itu ialah berlapar. Pada perut itu adalah dunia. Dan pada lapar itu ialah akhirat.
Kenapa sifat para Nabi alaihimussalatu wassalam itu melebihkan lapar berbanding kenyang. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, "Ma syabi'a alu Muhammadin yaumaini mutatabi'aini hatta kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah dan keluarganya tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut sehinggalah kewafatan baginda SAW. Bahkan kadang-kadang lebih pada 2 bulan tidak berasak dapur. Lalu ditanya pada Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah makan apa? Rasulullah makan al-aswadain, kurma dengan air masak. Itu sifat Nabi SAW. Bila tanya kepada Sahab bin Abdul Tustari lagi, seorang kalau dia makan sekali je sehari, siapa dia? Dia orang mukmin. Tapi kalau dia makan 3 kali, itu siapkan kantong makanan biar dia boleh makan banyak-banyak. Dalam hadis, apa kata Rasulullah? Al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid. Wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain. Orang beriman cuma makan 1 kali. 1 perut. Manakala orang kafir dia makan 7 perut. Am'a. Mi'an maknanya perut kita. Jadi orang beriman, habis kalau makan 2 kali bukan beriman. Begini maksudnya. Orang beriman pertama saya katakan tak jadikan makanan ni matlamat. Ada-adalah. Kerana itu kita tak cela makanan, kita tak marah makanan sebab ia bukan matlamat. Orang kafir, makanan tu matlamat. Kerana itu dia akan mencela marah makanan kalau dihidangkan dengan tak sedap. Dan dia sanggup habis duit banyak asalkan makanan tu sedap. Sampai peringkat macam tu. Sampai kalau boleh bini dia pun jangan masak tak sedap. Kita makan kat kedai je. Tapi kita orang beriman redha lah bini masak kadang sedap, kadang tak sedap. Makan je lah. Anak makan, kita makan. Kita tak jadikan kesedapan tu keutamaan. Kalau sedap, alhamdulillah. Tak sedap, kita bersabar. Maka di sini kita lihat beberapa bentuk sifat yang membezakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Bila Yahya bin Mu'az kata, lapar ni pelita. Maksudnya dengan bahasa hari ni, lapar ni cahaya. Dengan lapar, mudah terbuka hijab, kasyaf. Pandangan mata yang lapar lebih tajam daripada pandangan mata orang kenyang. Sebab orang kenyang dia tak fikir nak memandang, dia nak tidur lah. Tapi pandangan orang lapar dia tak boleh tidur. Pandangannya tajam. Bukan sekadar dia memandang pada alam dunia ini, bukan pada alam mimpi dia. Kita tuan-tuan sebut, saya mimpi saya tak ingat. Ya kerana pandangan mentumpul. Ada orang tuan-tuan bila dia mimpi dia ingat dan kuat. Kerana pandangannya tajam. Dia mengingati setiap detik mimpinya. Mengenali setiap orang yang dilihat dalam mimpi. Macam mana kita nak suruh pandangan tajam? Deria penglihatan kita kuat. Laparlah cahaya dia. Yang itu kita lihat, dengan keadaan lapar, kita dapat melihat sesuatu yang tidak dilihat ketika kenyang. Ketika kenyang kita. Hawa nafsu seperti kayu api. Yang darinya muncul api yang tak akan padam sehingga membakar pemilik. Kalau kita duk layang kekenyangan sebagai keutamaan, dia jadi macam api membakar kita. Membakar kita sehingga merosakkan kita. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita nak bermujahadah supaya saya katakan lapar menjadi sebahagian hidup kita. Ada orang yang Allah aku berlindung daripada lapar, tak nak lapar. Habis Nabi pun doa, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji'. Ya Allah, aku berlindung padamu lapar. Maka kita dah terangkan semalam, lapar yang membinasakan, melemahkan kita ibadat. Ada lapar, kita nak cari lapar yang menjadikan kita semangat ibadat. Tapi lapar sampai kita nak berdiri pun tak boleh, maka ini tak boleh. Lapar yang menjadikan semangat ibadat. Sebab itu saya katakan Ramadan, semangat ibadat kita lain. Ramadan, semangat ibadat kita dan kadang kita lapar. Kemanisan membaca Al-Quran. Kemanisan melakukan kebaikan. Kemanisan dalam melakukan semua perkara-perkara yang memuliakan kita. Maka di sini kita lihat bagaimana tuan-tuan pentingnya kita meletakkan lapar itu sebagai satu keutamaan dalam kehidupan. Kembali kepada kalam sufi lagi. Bila Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi kata, ada seorang tu datang kat dia dalam keadaan lapar. Maka dia pun beri makan.
Bila beri makan, Syekh tanya, lama mana awak lapar? Dia cakap 5 hari tak makan. Ini makan sampai nampak macam pelahak sikit. Dia kata rupa-rupanya lapar kamu ini lapar rakus. Bukanlah lapar orang yang miskin. Apa maksud istilah? Istilah miskin ini istilah yang popular bagi sufi. Kalau sebut miskin maknanya ahli sufi. Hazal masakin. Terutamanya bila Rasulullah berdoa, Allahumma ba'athni fi zumratil masakin. Ya Allah, bangkitkan aku bersama kelompok orang miskin. Dan mereka suka dengan istilah gelar miskin. Sebagaimana kebanyakan orang lebih suka gelar orang kaya. Siapa? Oh kaya tu. Oh kaya tu. Kita suka. Tapi anehnya sufi suka dengan panggilan oh miskin tu. Oh miskin tu. Mereka suka. Miskin menjadi pilihan bukan kerana terpaksa. Maka mereka tak takut melakukan kebaikan. Bila Rasulullah berpesan kepada Bilal, ya Bilal, anfik wala taksha min zil arshi iqlala. Bilal, hidup ni biar sentiasa sedekah. Jangan takut kamu akan menjadi miskin. Kerana pemiliknya Allah, pemilik arash. Jangan kamu takut pemilik arash itu membiarkan kamu miskin. Jangan takut. Terus berinfak. Allah Ta'ala berfirman, ya abdi, anfik unfik alaik. Kalau kamu sanggup memberikan pada orang lain, aku akan berikan pada kamu. Contoh, Allah beri kemuliaan, kita beri ke orang, Allah beri pada kita. Macam kita beri pada orang miskin, raja beri kat kita. Maka, kerana itu tuan-tuan, bila mereka ada makanan sekalipun, mereka nak beri pada orang. Diceritakan, ada seorang lelaki. Dia keluar daripada tempat ibadahnya. Tiba-tiba dia terjebak dengan zina. Terjebak dengan zina. Lepas tu, dia pun mandi wajib. Sebab dia orang baik, zina dia mandi wajib. Dia mandi. Dan dia membawa bersamanya beberapa buku roti untuk makan. Tiba-tiba datang anjing depan dia. Menjelaikan lidah kelaparan. Lalu dia memberikan semua rotinya pada anjing dan dia mengutamakan lapar. Beri pada anjing. Kerana dia mengutamakan laparnya daripada lapar anjing tadi, maka Allah Ta'ala sebab itu mengampuni dosa dia. Dia kembali jadi orang baik. Bukan kembali zina. Kadang-kadang dalam hidup ni tuan-tuan kita akan tergelincir. Tapi bila kita fikir balik, selepas kita gelincir, bagaimana kita balik semula ke pangkal jalan? Mesti ada sebab satu kebaikan, akhirnya kita balik semula. Saat dulu saat saya dah gelincir, saya dah tak pergi kuliah, saya tak ke masjid, tiba-tiba ya Allah, Allah buka balik, Allah beri balik peluang. Kerana ada suatu kebaikan yang kita lakukan sehingga Allah mengembalikan kita pada jalan yang lurus, jalan yang benar. Jadi antaranya ialah tuan-tuan bila mengutamakan lapar kita berbanding lapar orang lain. Biar saya lapar tak apa, jangan orang lain lapar. Kata Abu Sulaiman Darani, aku meninggalkan sepotong daging pada waktu malam, lebih kusukai daripada berdiri melakukan solat sepanjang malam. Yakni meninggalkan kekenyangan, lebih aku sukai daripada melakukan ibadat malam. Maknanya tuan-tuan, meninggalkan kekenyangan itu satu ibadat. Walaupun kebanyakan kita kalau boleh nak kenyang. Nak kenyang. Tetapi mereka memilih tuan-tuan untuk lapar. Jadi bagaimana kita nak set kita punya minda ini? Bahawa lapar tu ada kebaikan. Bagaimana kita nak set dalam diri kita? Sebab kita dah diajar lama, kenyang tu bagus. Walau yang selama ni kita tengok, kerana kenyang lah ramai orang kena penyakit itu, penyakit ini. Kerana kenyang. Tuan-tuan, seorang misalnya gauk. Orang gauk. Sebab dia kenyang, dia kena gauk. Bila dia berlapar je, gauk tak ada. Jadi mana baik nampak? Seorang yang kencing manis. Manis ni gula tinggi. Bila mana dia berpuasa, dia lapar, terus gula dia kurang. Atau dengan kata lain, baik kencing manis. Seorang yang kerap kencing. Nyakitnya kena kencing je. Asyik kencing je. Bila mana dia berlapar saja, maka kurang kencing dia. Tak berapa kencing dah Jadi bukankah itu baik? Seorang yang darah tinggi, asyik meninggi darah. Bila mana dia berpuasa, dia lapar, tiba-tiba darahnya stabil. Jadi tidakkah kita nampak semua itu tanda-tanda kemuliaan lapar? Mengurangkan gula,
mengurangkan darah ataupun darah tinggi itu stabil, menyebabkan kurangnya marah, menyebabkan gaut kita baik, menyebabkan perut kita pun baik. Ustaz sakit perut, makan sakit. Puasa. Dia puasa baik pula perut. Artinya, kita sendiri mengakui lapar tu banyak fadilat. Tapi lapar kita lebih untuk mengekang penyakit. Lapar kita untuk kekang penyakit. Ustaz, saya tak minum manis, saya dah kurang ambil benda manis. Kenapa? Kencing manis. Saya Ustaz dah kurang makan daging. Kenapa? Kerana gaut. Saya Ustaz dah kurang makan masing-masing sebab darah tinggi. Saya dah kurang makan roti canai sebab takut jantung tersumbat. Melemak-lemak tak boleh. Arti niat dia tadi hanya untuk menghalang satu proses gangguan fizikal. Tetapi pada sufi, niat dia bagi menghalang gangguan rohani. Maka lapar sebagai satu cara merawat rohani. Sebagaimana orang kebanyakan lapar satu cara merawat jasmani. Semua orang sepakat. Dengan berlapar kita dapat merawat banyak penyakit jasmani kita. Tanya orang kencing manis. Suruh dia berlapar. Pagi ni kena cek kencing manis. Terus turun. Kalau begitu kelebihan lapar. Bagi orang yang menjaga fizikal. Demikian orang yang menjaga rohani yang melihat kelebihan lapar. Kalau itu tuan-tuan, lapar menjadi pilihan utama. Dengan lapar, saya baca Quran banyak sikit. Dengan lapar, alhamdulillah saya boleh dapat bangun qiyam. Dengan lapar, alhamdulillah saya tak fikir nak bergaduh, nak marah orang. Dengan lapar, saya terfikir untuk bersedekah, berbuat baik. Jadi tuan-tuan, di sini permasalahan yang kita kena faham. Bukan lapar kerana kita terpaksa lapar kerana tak ada makanan. Bukan itu. Bukan kita bercakap tentang lapar itu. Kalau saya katakan tuan-tuan faham bagaimana lapar menjadi benteng kepada banyak penyakit. Dan semua orang bersetuju benda itu. Doktor pun bersetuju. Doktor pun suruh pesakit ini puasa. Untuk menahan, untuk buat pembedahan. Jangan makanan tu ganggu dia. Hatta 8 jam jangan makan dalam proses nak buat operation ni. Kerana ia mengganggu. Tuan-tuan, makan sikit pun mengganggu. Kalau dia kata, doktor saya tadi makan sebuku roti. Oh tak boleh, kena tambah lagi 8 jam, 16 jam. Kalau doktor mengakui dengan kenyang mengganggu proses membaiki balik fizikalnya. Lapar satu obat. Demikian dalam kesufian. Lapar ini suatu cara membersihkan rohani. Menguatkan rohani. Sebab rohani ni tuan-tuan, kekuatannya pada lapar bukan pada kenyang. Kekuatan dia. Makin dia ajar lapar, akhir rohani kita makin kuat. Sebab itu cuba latih diri kita. Kalau tuan-tuan iltizam puasa Isnin Khamis sebagai contoh. Tuan-tuan rasa, bila hari puasa ni aku rasa banyak benda boleh buat. Banyak perkara yang aku boleh selesaikan. Emosi pun Masya Allah stabil. Maka lapar-lapar seumpama ini menjadi satu ibadat yang kuat untuk kita mengubah diri kita, memperbaiki diri kita, dan seterusnya menjadikan diri kita lebih manis dalam mengingati Allah, lebih khusyuk dalam mengingati Allah Ta'ala. Maka hakikat lapar yang kita tekankan di sini, lapar seumpama itu bukanlah lapar dengan maksud kebulu dan sebagainya, ataupun lapar dalam keadaan mereka diseksa dengan sebab kelaparan, bukan itu. Sebab itu bila kita bercakap lapar ini, kita beri contoh-contoh yang banyak bagaimana menyelesaikan masalah kita, rohaninya dan jasmaninya. Bukanlah kita menuntut haram makan dan sebagainya. Bukan. Melatih diri untuk melihat keutamaan pada lapar. Kan ini sifat para Nabi, sifat para ulama, ahli hikmah, dan juga inilah sifat orang-orang yang menjaga kesihatan tubuh badan mereka. Semoga memberi manfaat pada saya dan pada tuan-tuan sekalian. Moga-moga Allah memperlihatkan kepada kita keutamaan lapar dalam perjalanan hidup kita seharian. Sehingga kita lihat, kalau disebut dalam Quran, disebut tentang syurga, dicerita makanan, seolah nak ajar, berlapalah di dunia supaya kamu hanya makan di syurga. Seolah-olah begitu. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.